Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan mengajar pendidikan Islam bagi bidang jawi. Okey. Sebelum kita mulakan kelas kita, marilah bersama-sama Ustaz untuk kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah Engkau dan curahkanlah ke atas kami khazanah rahmat Engkau, wahai sebaik-baik dari mereka yang penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pelajaran jawi kita pada hari ini, untuk objektif pelajaran kita pada hari ini, murid akan dapat, yang pertama, murid akan dapat mengenal kedudukan huruf hamzah yang mempunyai rumah sendiri dalam perkataan dengan betul. Seterusnya, murid dapat membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah yang mempunyai rumah sendiri dengan betul. Jadi, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, jadi Ustaz nak kamu semua nyatakan apakah apakah persamaan yang terdapat dalam setiap empat perkataan ni. Kedudukan hamzah tu, apakah persamaannya? Jadi, saya yakin kamu ada jawapan masing-masing. Jadi, persamaan untuk perkataan empat perkataan ni adalah hamzah itu ada rumah dia sendiri. Kalau kita tengok di sini, hamzah dan ada rumah dia sendiri. Hamzah dan ada rumah dia sendiri. Baik, kita teruskan. Okey, itu jadi berdasarkan Ustaz tunjuk empat kalimah perkataan tadi tu, maka hari ini Ustaz akan mengajar perkataan hamzah yang mempunyai rumah ataupun hamzah yang berumah. Baik, hamzah yang berumah ni dia seolah-olah seperti huruf hamzah ditambah dengan huruf ya yang tidak bertitik. Kalau kita tengok sini, hamzah ditambah dengan ya tidak bertitik. Jadi dia akan jadi seperti ini. Tapi ini huruf tunggal yang tidak bersambung. Jadi bila masa kita nak guna huruf hamzah berumah ni? Okey, hamzah berumah ni diguna untuk beberapa situasi ataupun keadaan. Yang pertama, digunakan pada kata dasar berasal daripada kataan bahasa Arab. Iaitu perkataan asal daripada bahasa Arab dipinjamkan dalam bahasa Melayu. Okey. Contoh-contoh dia yang kita tengok bawah ni, malaikat dan masalah. Jadi untuk hamzah yang berumah ni, dia mempunyai dua keadaan. Yang pertama, apabila terdapat yang kita tengok sini, yang pertama yang tidak bersambung. Dia tak bersambung dengan huruf sebelum dia. Yang kedua, yang bersambung dengan huruf sebelum dia dan selepas dia. Okay, kita tengok yang pertama dulu, yang tak bersambung dengan huruf sebelum dia tapi bersambung huruf selepas dia. Macam mana keadaan ni? Apabila terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya. Misalnya macam ni, malaikat. Okay, seterusnya, yang boleh bersambung sebelum dan selepas untuk huruf hamzah yang berumah ni, apabila terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya seperti masalah. Ada sin boleh bersambung dengan hamzah dan hamzah boleh bersambung dengan lam. Kita tunjuk lagi contoh. Ustaz nak tunjuk secara dekat lagi. Okey, untuk kataan malaikat. Sebelum hamzah yang berumah ni, dia ada perkataan alif. Jadi perkataan alif ni tidak boleh bersambung dengan mana-mana huruf selepasnya. Jadi maka ini dikategorikan sebagai hamzah berumah yang tidak boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Manakala untuk perkataan masalah ni pula, sin boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Contoh huruf hamzah boleh bersambung dengan huruf sin yang sebelumnya. Dan boleh bersambung juga dengan huruf lam. Jadi maka ini dikategorikan sebagai huruf hamzah berumah yang boleh bersambung dengan huruf sebelum dan selepasnya. Dia untuk kita tentukan kedudukan hamzah ni boleh bersambung ke tak, kita tengok. Senang kata kita tengok huruf sebelum hamzah berumah tu. Kata huruf yang tidak boleh bersambung. Contoh huruf alif ataupun huruf waw. Maka hamzah tu tak boleh bersambung. Kalaulah huruf-huruf sebelumnya tu boleh bersambung. Contoh huruf sin, sad, dot.
ba, ta, maka itu dikategorikan sebagai huruf hamzah berumah yang boleh bersambung dengan hurufnya sebelumnya. Baik, yang kedua, hamzah berumah juga boleh digunakan untuk perkataan selain daripada kataan yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh perkataannya yang menggunakan i pepek. Jadi contoh perkataannya ialah nutrient, nutrient dan frekuensi. I pepek ni macam mana? I pepek ni macam bunyi dia pe, nutrient dan frekuensi tu dia ada dua perkataan dua huruf i yang bunyi dia. Yang pertama pe, tapi kalau yang untuk pepet jadi pe, macam tu. Ingat pe je, pe pepet. Okey, perkataan yang pertama ialah nutrient. Jadi kita tengok di sini dia menggunakan huruf hamzah yang berumah. Dan yang kedua frekuensi, menggunakan hamzah huruf yang berumah juga. Tapi kalau kita tengok di sini, huruf ya boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Jadi maka yang menggunakan hamzah yang berubah, hamzah berumah yang boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Manakala huruf perkataan frekuensi, huruf waw tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Maka dengan itu huruf hamzah yang berumah tidak boleh bersambung dengan huruf sebelumnya. Sebab apa? Huruf waw tidak boleh bersambung. Tak boleh bersambung dengan huruf hamzah berumah. Okey. Sekarang Ustaz nak kamu semua pergi link kat bawah YouTube ni. Ada satu latihan word wall. Jadi kamu boleh main game situ ataupun kamu screenshot video ni dan kamu scan video scan QR code ni untuk main permainan latihan word wall. Dan keputusan tu kamu screenshot dan bagi kepada Ustaz secara personal di WhatsApp. Dan seterusnya ada lembaran kerja. Yang ini Ustaz akan bagi 6 perkataan yang mana kamu perlu baca setiap satu perkataan ni, baca dan tulis di dalam buku tulis setiap 6 perkataan ni. Mikail, Jibril, Israel, malaikat, masalah dan tahniah. Jadi kamu kena tulis dalam buku tulis, tulis tarikh dulu, tulis hari, tulis jawi dan tulis 6 perkataan ni dan kemudian snapkan, ambil gambar, bagi dekat Ustaz dalam WhatsApp. Okey, baik. InsyaAllah itu je saja daripada Ustaz untuk hari ini pelajaran kita jawi. Jadi Ustaz harap semua boleh dapat hadir dan boleh hantar latihan yang Ustaz berikan. InsyaAllah semua boleh buat. Cukup sekadar itu. Assalamualaikum.